qayyima. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Puan pengerusi acara. Terima kasih kepada semua barisan kepimpinan, urus dia. Surau ini yang jadi asbab kita jumpa malam ni, dan saya syukur sangat pada Allah. Saya suka sangat sebab daripada Iqamat tadi dengar suara anak-anak kecil, kan? Subhanallah, betapa mesra anak-anak ya surau ni. Subhanallah. Dia nampak kepentingan generasi masa depan didekatkan dengan rumah Allah. Subhanallah. Saya sangat happy. Subhanallah. Baik, semua yang saya muliakan, tajuk yang diberikan kepada saya, siapa tahu? Ada dekat poster ke? Ciri-ciri Muslimah awesome. Nampak semangatnya tu. Masya-Allah. Dan kita juga gembira lah sebab kaum ayah pun semangat juga nak dengar tajuk ciri-ciri Muslimah awesome. Muslimah tak akan mampu jadi awesome tanpa support daripada kaum rijal juga ni. Allahu Akbar. Jadi bila sebut ciri-ciri Muslimah awesome, saya pada malam ni akan bawakan kisah seorang tokoh yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat case study sikit. Kita bedah siasat tokoh ni, apa kualiti, ciri-ciri yang ada pada diri beliau yang boleh kita contohi. Bila kita sebut sirah ni kan, sirah terutamanya berkenaan dengan wanita, kita mungkin ingat ciri-ciri wanita solehah ni mesti tersembunyi, tak dipandang, tak memandang, duduk dalam rumah. Kita mungkin ingat begitu. Tapi bila kita kembali pada sirah, ya Allah ya Rabbi, wanitanya sangat aktif berperanan dalam masyarakat. Wanitanya sangat aktif bersama-sama kaum lelakinya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dan bila kita baca sirah, sebelum ni mungkin kita ingat banyaknya perang kan. Sebenarnya perang-perang dalam sirah ni kalau kita sekalikan dalam satu tempoh, jumlahnya baru berapa puluh hari saja. Yang ribu-ribu hari tu, yang puluhan ribu hari tu, bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di fasa Madaniyah 10 tahun. 356 hari setahun darab 10 tahun, lebih kurang 3,560 hari dekat Madinah. Itu adalah kehidupan sosial, bukan kehidupan perang. Jadi dalam kehidupan sosial itulah kita nak tengok bagaimana peranan wanita muslimah yang hidup dalam kehidupan sosial pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi semua bersedia? Kita siapkan dunia dalam dulu. Kita nak dengar ni kerana Allah. Kita mohon pada Allah moga kita ada kekuatan untuk amal. Mudah-mudahan. Jadi tokoh yang saya pilih pada malam ini adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Siapakah nama sebenar Ummu Sulaim? Ada ke yang tahu? Ummu Sulaim ni nama sebenarnya Rumaisa. Rumaisa. Ada juga yang kata Bilghain Rumaisa. Itu khilaf-khilaf tu biasalah. Zaman dulu kan dia tak ada dokumentasi detail sangat. Jadi adalah khilaf-khilaf. Dek, siapa nama asal Ummu Sulaim? Rumaisa. Siapa? Rumaisa. Nanti dapat baby baru, mak lahirkan baby baru, cadangkan nama. Ya? Mak kasih nama adik kita Rumaisa. Boleh? Cadanglah. Mak terima tak terima tu nombor 2. Okey. Jadi antara ciri-ciri Rumaisa, Ummu Sulaim ni, pertama, akidahnya sejahtera. Salimul aqidah.
Sebab apa? Sebab Rumaysah atau Ummu Sulaim ni, dia tinggal di Madinah dan dia antara orang-orang awal menerima Islam walaupun tak jumpa lagi batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, kan ada orang daripada Madinah dia pergi ke Mekah. Lalu ada perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Daripada perjanjian tu, Nabi siapkanlah kondisi supaya ada orang-orang yang masuk Islam awal dekat Madinah, supaya Nabi sampai nanti dah ada dah kekuatan sikit kat situ. Ya, jadi adalah perjanjian Aqabah. Dan Nabi hantarkan Mus'ab bin Umair untuk berdakwah dulu ke Madinah. Itu strateginya Nabi. Dia hantarkan kekuatan dulu. Dan Ummu Sulaim ni walaupun tak jumpa lagi Nabi, tapi bila dia dengar satu ajaran yang ajak tauhidkan Allah, bukan sembah patung, sembah benda tak bergerak, ya, akal logik dia boleh accept, jiwa fitrah dia boleh terima. Dan dia tengok satu sistem yang dia ajak tu, jangan bunuh orang, ya, sebab zaman tu kan perang saudara tinggi. Jadi semua ajaran tu secara logiknya inilah nilai kemanusiaan yang best. Ya, jangan berzina. Inilah yang bermaruah untuk nilai kemanusiaan. Jadi akidahnya yang sejahtera. Walaupun tak jumpa lagi Nabi, Ummu Sulaim antara insan yang awal terima ajaran kebaikan. Ya, terima ajaran yang kena dengan fitrah tauhid tu. Sampai tahap Ummu Sulaim ni, bila suaminya Anas bin Malik tu anak dia, suami dia Malik bin Nadar. Dia balik tengok Ummu Sulaim telah bersyahadah dengan agama baru ketika itulah. Sebenarnya itulah agama sejak Nabi Adam, agama mentauhidkan Allah. Dia pun marahlah. Lepas tu dia tengok Ummu Sulaim pula, masa tu dia sedang susukan Anas bin Malik. Dia memang ajar Anas bin Malik tu dengan la ilaha illallah. Ni kuasa ibu ni, kuasa influencer, kuasa mempengaruhi sistem akidah kepercayaan anak tu kuat. Jadi Ummu Sulaim pun sampai duduk anak ni la ilaha illallah. Jadi makin marahlah Malik bin Nadar. Ya, lalu dia kata, kamu dah rosakkan cara fikir anak aku ni. Dia marah, gaduh lah suami isteri ni. Lalu Ummu Sulaim pun dia kata, aku bukan rosakkan dia. Dia teranglah elok-elok ajaran yang suci, yang baik, yang fitrah tu. Tapi suami tak boleh terima. Malik bin Nadar pun kira berpisahlah dengan Ummu Sulaim. Dia tinggalkan Ummu Sulaim, dia pergi ke Syam. Dia meninggal dekat Syam. Namun jiwa penyayangnya Ummu Sulaim, ya, dia tak jadikan perpisahan tu sebab untuk dia putus asa, untuk dia kecewa. Tapi dia tetap didik anak dia, Anas bin Malik, dengan nilai akidah. Dan dia bagi susu ibu, susu terbaik di dunia, tak ada ganti. Dia kata selagi Anas bin Malik tak suruh dia kahwin, dia tak akan kahwin. Dia nak jaga Anas bin Malik ni betul-betul. Dia tunjuk kata-kata seorang ibu yang bila anak dengar, mak ni sayangnya dekat dia. Dia rasa gitu. Sebab tu bonding tu kuat. Anas bin Malik dengan ibunya bonding kuat. Allahu Akbar. Jadi Ummu Sulaim ni memang dia menunaikan janji dia kepada anaknya tu. Sehinggalah Anas bin Malik besar sikit, barulah datang pinangan siapa? Abu Talha, seorang lelaki kaya, handsome, paling banyak kebun kurma di Madinah ketika itu. Datang pinang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni pencinta akidah yang paling utama. Dan dia ni pula, dia pandai kata-kata komunikasi berkesan. Kata-katanya tu indah.
Dia suka cakap baik-baik lah, pendek kata. Bila Abu Talha, dia tak masuk Islam lagi, datang pinang Ummu Sulaim. Lalu Ummu Sulaim kata, orang macam kamu ni patutnya orang tak tolak lah. Nak kata hebat sangat lah Abu Talha. Tapi aku ni muslimah, kau ni kafir. Kalau kau nak juga ni, masuklah Islam dan cukuplah itu sebagai mahar. Allahu Akbar. Jadi tergodalah, tertawanlah Abu Talha ini dengan kata-kata kebaikan, budi akhlak Ummu Sulaim. Dia pun bersyahadah, dia masuk Islam. Subhanallah. Jadi kita tengok ya, Ummu Sulaim, wanita hebat ni tak mesti jalan cerita dia tu, jalan cerita yang penuh bunga je, penuh best-best je dia dapat. Ummu Sulaim gaduh sampai dengan suami sebab akidah, sampai bercerai. Jadi janda, jaga anak sampai anak tu besar sikit. Pernah lalui alam yang seperti itu. Lepas tu dipinang oleh Abu Talha. Abu Talha tu pula musyrik masa itu, nak terima ke tak ni. Tapi dia sangguplah terima dengan syarat Abu Talha masuk Islam. Allahu Akbar. Begitu hebat aura Ummu Sulaim ni kepada orang sekeliling dia. Jadi Ummu Sulaim ni juga, selain dia ni ibu kepada Anas bin Malik, dia juga ada anak lain lagi dengan Malik bin Nadar. Siapa dia? Bara' bin Malik. Bara' ni seorang yang kita kata misi dia tu nak syahid je lah. Dia suka aktiviti fizikal, aktiviti lasak. Jadi Ummu Sulaim ni, dia didik anak dia, sampaikan Bara' bin Malik ni, kalau pasukan Muslim tu nak berperang, dia akan lantik Bara' bin Malik sebagai wakil perang tempur. Sebab zaman tu sebelum perang, dia kena hantar yang paling jagoan, paling gagah perkasa dulu untuk bertempur dulu dengan yang paling jago di kalangan musuh. Baru lepas tu dia perang ramai-ramai. So Bara' bin Malik ni asyik terpilih je sebab dia kuat. Ya, dan dalam perang tanding tu dia pernah kalahkan hampir 100 orang lah yang handal-handal dalam perang tanding. Tu hebatnya Bara' bin Malik. Allahu Akbar. Jadi kita tengok mak dia ni orang macam mana ni dapat lahirkan anak seperwira ini ni. Maknya ni, Ummu Sulaim ni orang macam mana ni? Rupa-rupanya Ummu Sulaim, selain akidahnya sejahtera tadi, dia juga seorang wanita Serikandi yang sangat pahlawan. Kita ingat wanita muslimah mesti lemah lembut, ayu je kan. Tapi dia mahir ilmu pertahanan diri. Masya Allah, Ummu Sulaim. Ya, buktinya saya bacakan. Wa syahidtu yawma Hunain. Yang ni suami dia ceritalah. Dia kata saya tengok pada perang Hunain. Wahya hamil, dia tu adalah hamil. Dia hamil, mengandung anaknya Abdullah bin Abi Talha. Sebelum tu wa syahidtu qabla zalik. Sebelum tu saya tengok dia yauma Uhud, pada perang Uhud. Dia pun join juga perang ni. Ya, dia bagi minum kepada orang yang atsya, orang yang dahaga. Dia merawat orang yang luka-luka. Lepas tu dia cerita ni, dia tengok Ummu Sulaim ni bawa khanjaran atau khinjaran. Apa itu khinjar atau khanjar? Khinjar ini adalah sejenis tembok pula, tombak. Tombak pendek. Tombak pendek dia bawa sekali. Ya. Lalu suaminya Abu Talha cerita dekat Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tanyalah, Ummu Sulaim nak buat apa tombak pendek ni? Dia kata, aku bersiap sedia dengan tombak ni. Kalau musuh datang, aku rodoklah perut dia. Orang kata tak perlu nak tunggu-tunggu minta tolong dulu kan, dia akan lawan. Rasulullah pun senyum je.
Rasulullah kata cukuplah Allah sebaik-baik. Maksudnya dalam nada Rasulullah memujilah kepahlawanan Ummu Sulaim. Jadi ciri yang kita belajar kat sini apa dia? Dia kuat fizikal. Dia ada senaman dia, latihan dia. Orang yang masuk seni pertahanan diri, dia tak akan pandai main tombak, main senjata kalau dia tak berlatih kan. So dia ada latihan dia, senaman dia. Subhanallah. Hebat tak adik? Masya Allah. Seterusnya, selain ada anak yang pandai perang ni, Ummu Sulaim juga dia ada anak yang mahir dalam ilmu pengetahuan. Siapa dia? Anak dia tu? Anas bin Malik. Siapa dia? Anas bin Malik. Anas bin Malik ni dia hafal ribuan hadis. Sampai 2286 hadis dia hafal. Yang ketiga lah. Nombor 1, nombor 2 tu ranking sahabat Nabi lain. Ranking ketiga Anas bin Malik ni lah yang hafaz paling banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya Anas bin Malik ni, dia boleh hafaz hadis-hadis yang sahabat dua lagi tu tak jumpa. Sebab apa? Sebab dia, Anas bin Malik, duduk di posisi strategik. Dia duduk sebagai pelayan pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia nampak banyak perkara, dia menyaksikan banyak perkara yang sahabat lain tak nampak, tapi dia nampak. Dalam rumah tangga Nabi dia nampak apa berlaku. Dia boleh riwayatkan. Ini hebatnya Anas bin Malik. Anas bin Malik yang baby tadi, yang kita cerita tadi kan, baby kecil tadi membesar. Ya, mak dia pun tengok Rasulullah SAW datang, tak ada pembantu. Mak dia pun bincanglah dengan Abu Talha. Setu dia dah kahwin dah dengan Abu Talha. Ya, nak bagi Anas bin Malik untuk khidmat dekat Nabi SAW. Ni kita belajar lagi ni betapa bijaksananya Ummu Sulaim. Ciri dia lagi ni. Ummu Sulaim nampak masa depan pendidikan anaknya Anas bin Malik. Lalu apa pelan tindakan yang dia buat? Dia pergi hantar kepada guru paling hebat pada zaman tu. Seakan hantar pada sekolah terhebat lah, pensyarah hebat, universiti hebat. Zaman tu mana ada sekolah macam kita kan? Kalau dapat dekat orang hebat, berilmu, macam bagi dekat cikgu paling terror zaman tu. Ini ibu-ibu hebat akan fikir. Walaupun kita sekolah mungkin tak tinggi ke, ya, tapi kita fikir saya boleh lakukan sesuatu untuk generasi saya, mesti ilmunya tinggi. Dengan cara apa? Pergi hantar kepada guru yang hebat, sekolah yang hebat. Dan kita belajar juga tentang Ummu Sulaim dalam masa yang sama. Dia hadirkan ikon untuk diikuti dalam hidup anak dia. Anak-anak kita ni kan, kalau tak perkenalkan dengan Rasulullah, nanti ikonnya jadi siapa ikonnya? Adik, kawan-kawan adik minat siapa? Dia selalu sebut nama siapa yang dia minat, yang dia tengok dalam Facebook, TikTok. Siapa? Squid Game. Tak. Ada yang tengok filem-filem Netflix kan. Filem-filem Netflix tu banyak dapat kecaman antarabangsa. Contohnya filem 13 Reason Why. Sebabnya dia ajar macam kaedah nak bunuh diri secara detail. Bila budak-budak kecil ni tengok, dia tak tahu mesejnya apa tu, dia tahu nak ikut je. Jadi bahaya kalau kita tak hadirkan ikon kepada anak kita. Kita yang kena kenalkan ikon. Kalau tak, benda-benda itulah yang akan tarik minat dia. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah pun kena dekat dengan tokoh. Sebab tokoh-tokoh ni adalah insan yang dalam Al-Fatihah tu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mereka ni bukan orang yang Allah murka, bukan orang yang sesat, tapi mereka adalah an'amta alaihim, orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Jalan mereka lah yang kita nak ikut. Ihdinas siratal mustaqim, yang kita doa hari-hari tu. Inilah dia. Jalan siapa? Para nabi, para anbiya, para salihin, siddiqin, syuhada. Insan-insan yang Allah iktiraf taqwa mereka ni.
So inilah yang kita nak jadikan idola, ikon dalam hidup anak kita. Okey, seterusnya kita tengok ya, Anas bin Malik ni, bila beliau pindah ke kota Basrah tu jadi kota ilmu. Bahkan orang kat sana sangat muliakan Anas bin Malik, sampai tahap ada orang kan dia tengok tangan Anas bin Malik, dia kata, ini ke tangan yang dulu khidmat dekat Nabi? Ya. Dia pun cium tangan tu. Dia tengok kaki, ini ke dulu kaki yang berjalan dengan Nabi? Dia muliakan kaki tu. Makna kata Anas bin Malik yang asalnya jadi khadam, jadi kuli Nabi, tapi Ummul Sulaim tahu jadi khadam orang yang baik. Ya, dia dapat ikon kat situ, dapat ilmu. Akhirnya dimuliakan sangat-sangat Anas bin Malik ni. Bahkan Ummul Sulaim pun dia proaktif. Dia minta Nabi tolonglah doa untuk Anas bin Malik. Nabi pun doa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya, banyakkan anaknya, dan berkati apa yang kau berikan tu. Nabi doa. Jadi berkatlah doa Nabi. Anas bin Malik ni bukan saja banyak harta, banyak anak, tapi banyak juga ilmunya. Dimuliakan sangat. Dan keturunannya tu, ya Allah, ratus-ratus lah keturunan dia. Ramai, subhanallah. Usia dia, Anas bin Malik ni antara sahabat Nabi yang panjang usianya. Subhanallah, barakallahu fiqh. Dan cara Ummul Sulaim ni menepati apa yang kita tengok dalam surah At-Taubah ayat 122 kan. Tak sepatutnya seorang mukmin tu semua pakat pergi pegang, tinggallah sebahagian tuntut ilmu. Ayat tu cerita gitu kan. Ummul Sulaim pun generasi dia, Barak bin Malik ni mahir perang, Anas bin Malik mahir ilmu. Macam very melengkapi, balance. Subhanallah. Jadi kita nak tengok pula ya, dari segi komunikasi berkesan Ummul Sulaim. Ini ciri-ciri kemantapan akhlak dia. Tadi akidah sejahtera, lepas tu qawiyul jisim, kuat tubuh badan dia. Lepas tu sekarang kita tengok matinul khuluq, kemantapan akhlak Ummul Sulaim, terutamanya bab komunikasi. Ingat tak tadi awal-awal dia nak nikah dengan Abu Talhah tadi, dengan komunikasi yang berkesan kan? Akhirnya terikatlah dua hati ni. Lepas tu banyak lagi kita tengok dialog-dialog yang kita ambil inspirasi dalam rumah tangga Ummul Sulaim. Antaranya, satu hari anak Ummul Sulaim meninggal. Anak Ummul Sulaim meninggal. Lalu bila Abu Talhah dia balik, Ummul Sulaim dia tak cerita lagi. Dia tak cerita masalah terus. Dia tak cerita benda-benda yang stres, yang makin buat suami makin penat ke tak. Dia hold dulu. Tapi dia hidang makanan, dia pakai wangi-wangi, ya, dia layan suami dia elok-elok, baik-baik. Sampailah suami dia pun tertawan dan akhirnya berlaku hubungan suami isteri. Lepas daripada tu barulah dia cerita. Tu pun dia buat dalam bentuk analogi. Dia kata, abang, kalau satu barang ni orang punya, ya, lepas tu dia nak ambil balik barang tu, boleh ke tak? Suami dengar, memang kena bagi balik lah, kan dia punya, kena bagi balik lah. Seakan gitulah dialog. Dia pun kata, abang, anak kita Allah punya, Allah dah ambil balik anak kita, bang. Allah, suami dia dengar. Esok pagi tu suami dia cerita dekat Nabi SAW. Lalu Nabi terus doa, barakallahu lakuma fi lailatikuma, semoga Allah berkati kamu pada malam kamu. Farazaqahuma, lalu Allah rezekikan kepada Ummul Sulaim dengan Abu Talhah ni
'asharah minadh dhukur, 10 orang lelaki, kulluhum hafizul Quran, semuanya hafaz Al-Quran. Sama ada anak dia ataupun cucu cicit dia lah, ya, semuanya hafaz Al-Quran. Siapa lagi nama anak Sulaim ni? Tadi Barak bin Malik, lepas tu Anas bin Malik, lepas tu yang kita dengar yang suami dia cerita tu, yang dia hamil tu, dia perang kan, dia bawa senjata kan, dia hamil Abdullah bin Abi Talha, ya, Abdullah bin Abi Talha. Antara anak dia lagi adalah Aba Umair. Itu nama panggilan manja lah yang Nabi panggil. Aba Umair ni dia suka main burung pipit. Tak tahulah burung pipit ke burung apa, tapi dia panggil Nughair. Rasulullah SAW selalu gurau dengan Aba Umair ni. Dia kata, ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair? Wahai Aba Umair, si burung kecil tu buat apa? Sebab mainan dia. Burung betul lah, tapi dia buat mainan lah. Ya, ada riwayat kata sebab sayap dia tak boleh terbang, ya, ataupun kaki dia tak boleh nak gerak, macam tu lah lebih kurang. Tapi yang pasti boleh jadi mainan Abang Umair bawa ke mana-mana lah. Hinggalah satu ketika tu mati burung dia, sedih Abang Umair. Nabi lah yang pujuk. Tapi kita ambil idea kat sini, Masya Allah, betapa Sulaim ra'i je anak minat pets. Kan dia ada binatang kesayangan dia, ra'i je. Ya, kita pun belajar akhlak Nabi, ya Allah, baiknya dengan anak kecil. Tegur sekali mainan dia tu. Anak kecil rasa happy lah, sebab Nabi pun cakna dengan mainan dia kan. Allahu Akbar. Jadi kita tengok Sulaim ni, ya Allah, ya Rabbi, sebagai seorang ibu yang sangat pentingkan pendidikan anak-anaknya. Walaupun dia sendiri pun jelah peringkat awal ajaran Islam kan, wahyu pun turun berperingkat-peringkat. Ilmu bukanlah tinggi sangat, tapi bab pastikan anak berilmu, anak dekat dengan orang soleh, dia sangat kuat menjaganya. Allahu Akbar. Dan Sulaim ni antara insan yang sangat dekat di hati Nabi SAW. Sampaikan Nabi kata, ketika aku masuk ke syurga, aku dengar bunyi tapak kaki kat depan aku. Rupa-rupanya bunyi tapak kaki Ar-Rumaysah bintu Milhan. Rumaysah bintu Milhan. Dan Nabi pernah kata, inni arhamuha, aku sangat sayang pada dia. Saudaranya dan ayahnya terbunuh ketika berjihad bersama denganku. Azannya. Dan Rasulullah SAW kata, ya Allah, rahmatilah kaum Ansar, putera-puteri Ansar dan keturunan mereka. Sulaim ni termasuk wanita Ansar. Wanita Ansar ni dia lain sikit dengan wanita Mekah. Wanita Mekah, dia biasanya dia tak ke depan sangat lah. Dia macam dia tak ada suara pendapat sangat macam tu. Tapi wanita Ansar dia berani. Ke dalam majlis ilmu, dia tanya soalan sampai detail, soalan private, dia berani tanya. Wanita Ansar. Sampaikan Sayyidah Aisyah kagum dengan wanita Ansar. Dan Sayyidina Umar pun, dia asalnya dia macam terkejut sikit tengok style wanita Ansar ni, karakter dia. Ya, sampaikan pernah satu ketika tu Sayyidina Umar dia runsingkan dengan satu isu ni. Lepas tu isteri dia bagi pendapat. Lepas tu Sayyidina Umar kata, apa ni nak sibuk-sibuk? Seakan gitulah, kenapa nak bagi pendapat ni? Lepas tu isteri dia kata, pelik betul lah awak ni, ya, anak awak sendiri boleh bagi pendapat dekat Rasulullah. Sampai kadang-kadang Rasulullah pun naik marah juga. Ya, adalah berlaku konflik juga. Tapi yang penting dia diberi ruang untuk bagi pendapat. Lalu Sayyidina Umar pun pergi jumpa Nabi. Ya, dia mengadukan tentang wanita kita ni dah terikut-ikut lah dengan wanita Ansar ni. Dia ngadu dekat Nabi. Lalu Nabi SAW diam, dia senyum je. Ni riwayat yang sahih. Dan ulama yang syarahkan hadis ni, dia kata Nabi diam tu sebab Nabi suka cara orang Ansar
yang lembut dengan isteri, yang boleh dengar pendapat, saling dengar satu sama lain, ada hak bersuara gitu. Saidina Umar pun lepas dapat tarbiyah demi tarbiyah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap dia pun mula berubah tahap demi tahap. Ya, Saidina Umar kata, ni hadis riwayat Bukhari. Dia kata, pada zaman jahiliah kami tak memandang perempuan ada hak pun. Mereka tu tak pernah kami masukkan dalam perhitungan kami. Kemudian bila Islam tiba, Allah menyebut-nyebut mereka, barulah kami tengok, oh rupanya ada hak wanita ke atas kami yang kena jagalah. Itu hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar. Jadi besar jasa wanita Ansar, dia ubah mindsetting tu. Kalau tak, suara wanita ni tak mengimbangilah pendapat-pendapat lelaki. Bila imbang tu dia jadi cantik, melengkapi. Allahu Akbar. Seterusnya, Ummu Sulaim juga. Tadi sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, kita tengok dia ni sebagai seorang ahli keluarga kepada keluarga besar dia. Extended family, keluarga besar, ipar-duai dia. Besarnya pengaruh Ummu Sulaim sampai tahap dia bukan terima Islam peringkat awal tu seorang-seorang. Pengaruhnya juga sampai ke kakak dia. Siapa kakak dia? Kakak dia Ummu Haram. Ummu Haram ni adalah seorang wanita yang minta dengan Nabi, dia minta doa dengan Nabi supaya dia dapat mati dengan pasukan tentera laut. Nak cerita betapa berjiwa pahlawannya wanita zaman tu. Dan memang dia dimakbulkan doa Nabi tu. Akhirnya dia ikut satu pasukan tentera laut pada bukan zaman tu lah, zaman lepas tu. Ya, lepas tu nak balik kapal, nak balik tu dia terjatuh daripada kapal. Ya, dia dianggap sebagai syahid perempuan di lautan. Ummu Haram. Siapa dia? Kakak Ummu Sulaim. Bila Ummu Sulaim hebat, adik-beradik perempuan dia pun jadi hebat sekali. Tak cukup dengan itu, pengaruh dia sampai juga kepada Anas bin Nadar. Siapa Anas bin Nadar? Suami pertama dia nama apa? Malik bin Nadar. Kalau Anas bin Nadar, bekas ipar dia lah kiranya kan. Bekas ipar lah, adik-beradik dengan bekas suami dia dulu. Oh ya Allah, pengaruh dia pun sampai juga ke situ. Anas bin Nadar ni pun antara insan yang hebat, selalu ikut dalam perang. Yang kalau kita pernah dengar kisah sahabat yang dia ikut perang, luka dia banyak sangat sampai orang tak cam siapa ni. Sebab habis kena cincang lumat ni, luka. Ya, siapa dia? Inilah Anas bin Nadar. Hebatnya dalam peperangan. Kisah ni ada dalam Sahih Bukhari. Siapa lagi? Haram bin Milhan. Haram bin Milhan. Ummu Sulaim namanya Rumaisa bintu Milhan. Kalau Haram bin Milhan maknanya dia tu siapa? Adik-beradik lah. Ya, sama-sama bin dengan bintu Milhan. Jadi adik-beradik dia pun Masya Allah jadi pahlawan Badar dan juga Uhud. Sehinggalah ya, dia pun syahid dalam salah satu peperangan tu. Adik-beradik pun jadi hebat sekali. Ni influencer yang sebenar. Kan sekarang kan zaman influencer kan dalam Facebook, Instagram. Sebenarnya kita semua pun tanpa jawatan, tanpa apa, kita boleh jadi influencer kepada insan sekeliling kita. Ya, letak target anak kita, suami kita, ipar-duai kita, adik-beradik kita. Influencer untuk apa? Untuk sama-sama sayang Allah, sayang Rasulullah, sayang kehidupan Islam. Influence. Kita cakap something, doa untuk mereka ni. Sebab kita nak ramai-ramai zuriat keturunan kita masuk ke syurga Allah. Lepas tu Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit ni adalah bapa saudara Sabit kepada Anas. Dia ni suami kepada Ummu Haram. Ummu Haram tadi kan adik-beradik dengan Ummu Sulaim. Jadi dia suami kepada
Haram maknanya pak saudara sabit lah kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik tu anak Ummu Sulaim. Oh, nampak susu galur tu pandai. Okey. Dia pun adalah antara insan terawal yang mendukung perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sertai Aqabah yang pertama dan kedua. Beliau pun tak pernah terlepaslah dalam perang-perang besar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita sebut masya-Allah bernas sungguh, barakah sungguh sebuah keluarga ya yang ada di dalamnya seorang wanita yang begitu cinta pada Allah, bersemangat mendidik, ya, mempengaruhi anaknya sampai jadi pejuang yang hebat, ulama yang terkemuka, lahirkan ramai cerdik pandai, ulama-ulama besar. Anas bin Malik ni, ya, subhanallah begitu besar ya, walaupun mak tak adalah sekolah tinggi kita kata. Jadi kita pun mampu juga ni. Ya, dengan jalan alternatif ke jalan arus perdana ke, kita cinta pada ilmu. Dan kita sebelum makan ke contohnya kan, kita ceritalah satu kisah ke. At least Allah dah nampak dah usaha kita nak jadi influencer kepada family tu. Jadi kesimpulannya, antara ciri-ciri yang kita belajar daripada Ummu Sulaim, ya, pertama salimul aqidah. Akidahnya sejahtera, fitrah akidahnya, sebab tu mudah terima kebaikan. Yang kedua, sahihul ibadah, sahih ibadahnya. Yang ni tak sempat nak cerita. Ummu Sulaim ni antara insan yang memang sentiasalah mengikut ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun muliakan keluarga Ummu Sulaim. Nabi pernah datang ke rumah Anas bin Malik, ya, rumah pembantu dia lah kiranya. Dalamnya ada Ummu Sulaim masa tu, ada Anas, ada Ummu Haram. Nabi pun solat mengimamkan mereka. Bukan solat fardu lah, solat sunat. Lepas tu Nabi doakan mereka. Ummu Sulaim pun minta doa spesifik untuk Anas bin Malik. Nabi doakan pula Anas bin Malik. Jadi Ummu Sulaim ni antara sahabat awal yang nampaklah ibadah Nabi macam mana dia ikut. So sahih lah ibadah. Sebab ibadah ni kalau nak sahih, senang je, semua rujukan dia mesti sahih. Semua rujukan dia ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah sebagaimana aku solat. Jadi antara tip best sangat yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Sulaim dalam hal ibadah, ya, zara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi ziarah Ummu Sulaim, fa shalla fi baitiha. Nabi pun salat di rumahnya, salatan tatawu'an, salat sunat. Wa qal, Nabi pun kata, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, idza sallaitil maktubah faquli. Jika kamu dah solat fardu, maka bacalah subhanallah, ya, sekurang-kurangnya 10 kali. Walhamdulillah 10 kali sekurang-kurangnya. Wallahu akbar, sekurang-kurangnya 10 kali. Thumma salillahi ma syi'ti. Kemudian mintalah apa-apa dengan Allah. Nabi ajar tip ni, ya, puji Allah dulu, syukur ke Allah, besarkan Allah. Lepas tu mintalah apa-apa dengan Allah. Fa innahu yuqalu lak, Allah akan kata dekat kamu, na'am, 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 ya, 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 ya. Allah terus nak bagi. Jadi ni tip penting. Bila kita nak minta apa-apa dengan Allah, kita letakkan adab memuji dulu, adab bersyukur, adab bertasbih, takbir. Sama juga dek, kalau adik nak minta apa-apa dengan mak ayah kan, kena tunjuk akhlak baik, puji dulu, mak baik sangat, ayah baik sangat. Minta lah, insya-Allah senang dapat. Bukan bodek ya. Bodek itu niat jahat. Tapi puji ni menghargai sungguh-sungguh. Okey. Seterusnya, matinul khuluq. Yang ni kita dah bincang tadi kan, kemuliaan, kemantapan akhlaknya, terutamanya bab jaga lidah, cakap yang baik-baik. Lepas tu musaqqaful fikri.
Daripada orang yang mulanya tak ada ilmu sangat, Quran pun turun sikit-sikit, tapi minat pada ilmu, minat lahirkan insan berilmu, maka kita sebutkan ciri-cirinya juga adalah luas ilmu pengetahuan. Seterusnya, qadiran 'alal kasbi, dia mampu berdikari. Sebab tu dia bawa khinjar tu. Ya, dia mampu berdikari. Dia bawa tombak pendek dia. Okey. Seterusnya, mujahadah 'ala nafsi. Dia melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ni dia suka nak hidup seronok-seronok je, tak sanggup lalui kesusahan. Tapi dia sanggup lalui satu kehidupan sukar, jadi janda, bela anak kecil, suami tinggal, sebab nak pertahankan akidah dia. Seterusnya, harisan ala waqtihi, menjaga waktu. Orang yang jaga ibadah, jaga solat, dia automatik terlatih untuk jaga waktu. Dia jadi disiplin. Okey, seterusnya, munazzaman fi syu'unihi, dia tersusun dalam urusan. Urusan jaga anak, urusan sebagai isteri, urusan dalam urusan sosial kemasyarakatan, ya, sampai jadi influencer untuk saudara mara dia. Masih kemaslah dakwah dia tu. Subhanallah. Dan yang terakhir, nafi'un li ghairihi, dia bermanfaat bagi orang lain. Berkat jasa Ummu Sulaim, ya, besarnya sedekah Ummu Sulaim, dia bagi anak dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk khidmat. Ya, dan manfaatnya tu sampai kita rasa sampai ke hari ini. Kalau bab pendidikan anak-anak tu, biasanya riwayatnya siapa? Anas bin Malik. Sebab daripada usia dia 10 tahun duduk dengan Nabi. Ya. Dan sampai ke 10 tahun dia duduk tu, macam-macam dia cerita kenangan indahnya bersama Nabi. Yang ni kena buat kursus lain lah. Kursus parenting. Okey, sekian dulu daripada saya. Moga-moga ciri-ciri Ummu Sulaim tadi pun sama-sama kita abadikan sebagai inspirasi, menjadi ciri-ciri kita juga mudah-mudahan. Pemaaf dipinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.